Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Anda bersama dengan saya, Da'i Aiman, pada hari ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik belaka. Kalau boleh macam biasa kita mengekalkan SOP kita, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Lebih baik duduk je di rumah sambil-sambil tengok Tanyalah Ustaz pada hari ini. Dan para penonton, kita nak teruskan pengajian kita pada hari ini untuk tafsir dan taranum. Kita nak sambung. Semalam kita dah mempelajari ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-12. Dan hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita untuk ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-16. Lebih menarik sambungan pada hari ini, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya-Allah, seronok kita dapat, kalau boleh nak hari-hari dengan Ustaz. Sebab apa Ustaz? Sebab mak-mak kita kat rumah tu, ayah-ayah tu, lepas pada semayang subuh Ustaz, terus dengan Quran, telekung pun tak buka lagi kan. Dan terus menonton Tanyalah Ustaz, dan boleh pula kita belajar tafsir dan taranum. Kalau boleh nak sampai khatam lah Ustaz. Itu yang kita mahukan pada pagi-pagi hari yang penuh dengan barakah. Especially hari ini kan hari Sabtu Ustaz. Orang ramai kat luar sana nak pergi berjalan katanya. Tapi sebelum jalan, kita menuntut ilmu terlebih dahulu. Baik Ustaz, hari ini kita nak sambung lagi untuk ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-16. Tapi Ustaz, para penonton kita tertunggu-tunggulah untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz. Kita nak mulakan dengan bacaan taranum daripada Ustaz daripada ayat yang ke-13. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih Da'i Aiman, tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Insya-Allah kita baca dulu dua ayat yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14. Dengan tarannum nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. إِذْ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا
syaa rabbuna la anzala malaikah fa inna bima ursiltu bihi kafirun. Sadaqallahul azim. Dengan maksud ayat, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika para rasul datang kepada mereka daripada depan dan daripada belakang mereka untuk menyeru, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami mahu, tentu dia akan menurunkan malaikat. Maka sesungguhnya kami mengingatkan wahyu yang engkau diutus untuk menyampaikannya. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, daya iman, sebelum kita bincang lebih lanjut ayat ini, Ustaz nak sebutkan dahulu berkenaan dengan perbincangan kita pada semalam, iaitu berkaitan dengan qiraat, bacaan yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, yang Ustaz baca, yang baca Yasin tadi tuan-tuan, adalah merupakan bacaan yang diberi nama bacaan Hafs daripada Asim. Nah, ataupun dalam bahasa mudahnya kita katakan sebagai mazhab dalam bacaan Al-Quran. Dia seperti manalah mazhab dalam, kalau kita semayang tu dengan mazhab Syafi'i, ataupun di bahagian-bahagian dunia lain ada mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali dan seumpamanya. Quran pun sama, dia ada mazhabnya. Kita baca tadi adalah mazhab Hafs daripada Asim. Cuma hari ini Ustaz nak bacakan ada sedikit perbezaan mazhab lain sikit. Begitu juga ianya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beza, tapi beza itu sedikit sahaja. Dan diiktiraf oleh Nabi. Ayat ke-13 nak baca ni. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Kalau tuan-tuan perasan ada sedikit perbezaan tu di pada perkataan anzartukum dibaca dengan anzartukumu. Ada 5 ulama ataupun qurra yang membaca dengan kum tu jadi kumu. Iaitu Imam Qalun, Ibn Kathir, Bazzi dan Qumbul, dan juga Ibn Abu Ja'far, Ibnul Wardan, Ibnul Jammas. Ini 5 orang ini membaca dengan bacaan yang seperti itu. Setiap kali dia jumpa silah mimil jama', kum itu, maka dia akan jadi kumu. Jadi faqul anzartukumu sa'iqah, anzartukumu. Jadi dalam ayat nombor 13 yang berubah satu tempatnya. Yang lain semua sama. Jadi boleh cuba baca? Saya cuba Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Baik tuan. Jadi daripada kum jadi kumu. Cuma tuan-tuan, mazhab yang kita pegang itulah yang kita baca sekarang. Kalau nak baca yang ini perlu belajar lebih lanjut. Tinggal lagi pagi ini kita dapat belajar satu qiraat, bacaan yang lain yang juga dibaca oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya masih sama lah Ustaz, Masih ya? sama, tidak ada perubahan. Okey, baik Ustaz. Jadi ini orang kata kesenian dalam kita membaca Al-Quran. Orang kata kalau Tok Imam tu baca dengan bacaan yang sedap Ustaz, ya. Jadi kita sebagai makmum ni pun seronok nak ikut dekat belakang kan. Kalau lah Ustaz yang jadi imam kat masjid kita kan, macam mana agaknya makcik? Seronok tak? Mestilah seronok. Tapi lebih seronok kalau kita boleh faham ayat suci Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Jadi Ustaz, boleh kita mulakan kelas tadabbur ayat Al-Quran kita? Persilakan Ustaz. Baik. Terima kasih Man. Sebelum tuan-tuan, sebelum kita membincangkan, Ustaz nak sebutkan ada satu yang bersama kita dalam tanya Ustaz semalam, ada bertanya tentang kenyataan yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi berkaitan dengan kurrah. Kurratul ard. Bulatnya bumi itu. Ataupun lebih tepat sfera lah. Zaman itu dia sebut sebagai kurrah, iaitu kurrah sebenarnya bola. Di mana bumi itu macam bola. Jadi kenyataan disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, wal qurratu idza kanat fi ghayatil kibr kana kullu qit'atin minha tushahadu kas-suthi. Benda bulat dalam keadaan dia sangat besar. Maka bila kita tengok, kita akan tengok seperti mana satu hamparan. Jadi maksudnya dia kata bumi itu benda bulat yang sangat besar. Yang akhirnya tuan-tuan kita nampak seperti mana satu hamparan. Sedangkan bumi itu memang bulat. Memang bulat. Jadi dia mentafsirkan ayat wa huwallazi maddal ard. Allah yang membentangkan bumi tersebut. Ia nampak terbentang. Kenapa? Kerana dia luas. Bulat yang sangat besar, sangat luas. Seperti manalah kalau semut duduk atas bola besar, dia memang akan nampak gitulah. Walaupun kita tak pernah jadi semut, tapi kita boleh bayangkan bahawa kedudukan bumi ini memang terhampar pada mata kita, tetapi hakikatnya dia adalah bulat ataupun sfera. Okey, baik Ustaz. Jadi sahabat kita pun dah banyak dah untuk masuk soalan-soalan di Facebook ni Ustaz. Okay. Tapi sebelum tu kita rehat sekejap. Boleh. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bagaimanakah hebatnya azab Allah SWT kepada orang yang kufur kepada Allah SWT. Nak tahu selepas ini? Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah, selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Alhamdulillah, kembali yang Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam kelas pengajian kita tafsir dan taranum. Untung tahu siapa yang mula-mula tadi dah bersama dengan kita, sebab kita dapat dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadil Ustaz. Jadi sekarang ni kita nak dengar pula. Dengar bacaan pun dah sedap, apatah lagi isi kandungannya. Jadi Ustaz, sahabat kita ni awal-awal lagi dia dah tanya soalan dah untuk ayat yang ke-13 ni Ustaz. Boleh kita raikan? Ya, boleh insya-Allah. Baik, kita bersama dengan Al-Ali pada surah ke-13 ini, kenapakah kaum Ad dan kaum Thamud dijadikan contoh sebagai kaum yang dihapuskan kerana berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Di manakah kaum-kaum tersebut tinggal dan bolehkah kita lihat peninggalan mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Terima kasih kepada yang bertanya Al-Ali.
berkenaan dengan soalan iaitu kaum 'Ad dan kaum Thamud. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah memberikan beberapa contoh kaum lah. Contoh kaum yang kaum ini antara lain mereka ini ada kelebihan ketamadunan. Dia lebih dari sudut itu. Kaum 'Ad ada kelebihan dia, kaum Thamud ada kelebihan dia, kaum Madian ada kelebihan dia, kaum Sabak ada kelebihannya. Jadi kelebihan-kelebihan mereka ini sehingga menjadi satu tamadun yang asalnya hebat, tetapi akhirnya semua itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita perhatikan tuan-tuan untuk pengajaran kita bersama. Kaum 'Ad ini Allah Subhanahu wa taala sebut secara khusus dalam ayat yang kita akan bincang pada hari inilah. Iaitu satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan. Ini lebihnya kuat. Sehingga dalam riwayat ni yang Ustaz baca, mereka ini ada kekuatan kalau nak cabut pokok dengan tangan aja. Kita kata pokok kelapa tu tangan aja. Kuat tu. Tuan-tuan, kalau kita hari ni boleh cabut pokok bunga tepi rumah kita tu pun okeylah dalam pasu tu. Tapi mereka ni cabut pokok dengan tangan. Wah. Lalulah mereka persoalkan man asyaddu minna quwwah. Siapa lebih kuat daripada kami? Angkuh Ustaz tu? Ya, angkuh. Ini dipanggil kibir lah. Itu satu rasa sombong dan bangga diri yang mereka lupa bahawa kalau mereka kuat, yang menjadikan mereka tentu lebih kuat. Jadi tuan-tuan, itu kaum 'Ad. Kaum Thamud pula ialah satu kaum, insya-Allah nanti kita akan berdetailkan sikit lagi nanti, iaitu satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan teknologi yang tinggi, membina bangunan yang begitu hebat. Dalam Quran sebut tanhitu dal jibala buyuta. Mereka pahat bukit jadi rumah. Wow. Bukit itu batu. Bukit batu tapi dipahatnya menjadi rumah. Dan sampai ke hari ini boleh tengok kesan untuk pengajaran kepada manusia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, beberapa kaum ini insya-Allah kita akan pergi satu persatu dengan lebih detail. Cuma nak beritahunya, mereka ini ada bukan kaum calang-calang. Mereka ini adalah kaum yang ada tamadun, ada teknologi, ada kelebihan, tapi semua itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nak tengok ialah kamu taat tunduk kepada Allah dan Rasul. Itu yang Allah nak. Kamu kaya, kamu hebat, kamu kerajaan, tak ada masalah. No problem. Yang penting kamu tunduk kepada Allah dan Rasul. Ada tak lagi Ustaz? Kat mana peninggalan-peninggalan yang boleh kita tengok di luar-luar sana Ustaz? Tuan-tuan, kalau kaum Thamud boleh ditengok kalau dalam YouTube. Tak tahu Man pernah pergi ke di Petra? Petra. Itu salah satu daripada peninggalan. Salah satu daripada peninggalan. Canggih Ustaz. Canggih dah. Besar tempat dia. Kalau kita nak berjalan ke dalam kota tu pun dalam 5 ke 6 kilometer dengan pembangunannya, katanya ni kawasan hakim, mahkamah, ada kawasan kuil dia dan sebagainya. Jadi menunjukkan hebatnya mereka ni Ustaz. Nampak Man kena tukar jadi panel pula. Best Ustaz. Maknanya itu salah satu daripada peninggalan yang masih dapat dilihat sampai ke hari ini. Bahkan sebagai contoh yang lain tuan-tuan, Firaun sendiri, jasad Firaun yang menentang Nabi Allah Musa masih kekal sampai hari ini dan dikonfirmkan oleh Al-Quran. Masih ada sampai ke hari ini. Masih ada Ustaz? Masih ada. Seram tu. Ayat Quran sebut dengan jelas dalam surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan, nunajjika bibadanika. Kamu mati tapi badan kamu tu kami selamatkan, litakuna liman khalfaka ayah, supaya semua orang lepas ni boleh tengok. Dan memang ada kajian yang sangat menarik, insya-Allah kita bincang kejap lagi, iaitu berkenaan dengan satu orang bernama Firaun
raja begitu hebat tapi begitu angkuh, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Ustaz dia bagi suspend lah Ustaz. Kita dia dah dengar kata lepas ni. Okey, tak apa. Kita raikan dulu soalan di Facebook, boleh Ustaz Dia boleh, insya-Allah. Okey, kita bersama dengan Rahimah Saun. Apabila guruh dan petir didatangkan Allah, apakah ayat yang sesuai dibacakan ketika itu? Yang kedua, apakah kelebihan ayat 13 surah Ar-Ra'd? Dikaitkan dengan surah lain Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Rahimah Saud, soalan yang baik. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, masa Ustaz kecil-kecil lagi lah, Tok ada mengajar doa-doa seperti ini. Dan doa-doa ini boleh diamal tuan-tuan kerana dia pada ayat Al-Quran. Ayat ke-13 tuan-tuan buka dalam surah Ar-Ra'd, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Ayat ini sesuai dibaca ketika mana guruh dan petir itu maklumlah musim hujan ni Ustaz. Jadi kelebihannya mudah-mudahan semoga-moga Allah jauhkan kita daripada terkena bala dan petir, sebab kaum lepas dah kena perkara tersebut. Jadi tidak ada halangan bagi Allah untuk buat demikian. Cuma semoga-moga Allah jauhkan kita semua dihancurkan dalam bentuk yang seperti itu. Okey, baik Ustaz. Jadi ini yang kita boleh faham daripada kaitannya tentang petir ni Ustaz sebab apa tambah pula sekarang musim hujan, jangan main kat sungai dek oi. Bahaya, nanti air deras. Bukan setakat air deras, nanti kena petir nanti. Baik Ustaz, kita nak raikan lagi soalan sahabat kita di Facebook Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Baik, kita bersama dengan Alia Maisara. Baik, kita nak masih lagi pada ayat yang ke-13. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. Soalan dari saya, adakah apabila Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada satu kaum, Allah binasakan mereka dengan bencana petir? Adakah petir itu ancaman azab yang paling dahsyat bagi mereka yang menolak seruan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Jazakallahu khair. Baik Ustaz. Dekat dunia dah kena balasan azab yang hebat ni Ustaz. Betul ke Ustaz? Ya. Ini balasan kepada orang yang kufur kepada Allah. Ya. Baik, terima kasih kepada Alia Maisara. Baik, tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala melakukan satu perkara. Kalau dalam ayat-ayat yang kita bincangkan ini, bagaimana Allah menghancurkan satu kaum. Sebenarnya bukanlah Allah buat mereka untuk dihancurkan, bukan begitu. Tetapi Allah beri syarat. Kalau kamu buat gini, maka kamu akan dapat begini. Kalau kamu tak buat ini, maka kamu akan dijadikan begini. Itu ada syarat-syarat isi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan azab satu kaum itu sehinggalah datangnya rasul dulu. Baik, sekarang isunya rasul sudah datang. Dah beritahu dah, kamu ini buatlah kebaikan, kamu ini taat kepada perintah Allah, kamu ini ikutlah segala arahan-arahan daripada Allah dan Rasul. Dah beritahu dah. Tapi tak ikut. Barulah berlaku kehancuran tersebut. Dan Allah menghancur dengan pelbagai cara. Jadi tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, hakikatnya datangnya seorang rasul bukanlah bertujuan untuk ambil harta manusia. Bukanlah bertujuan untuk mengambil kerajaan. Tak. Nah, kalau kamu menjadi raja, tetaplah kamu menjadi raja. Cuma kamu taat pada Allah dan Rasul. Itu saja. Nah, harta kami tak ambil. Kerajaan kami tak ambil. Sebab itu yang berlaku tuan-tuan di zaman Nabi SAW. Najasyi, akhirnya dia meluk Islam di Habsyah. Sahabat yang pergi, walaupun tak sempat jumpa Nabi, Najasyi tak sempat jumpa Nabi, tapi sezaman dengan Nabi SAW, sahabat yang pergi ke Habasyah, tidaklah kata bahawa Najasyi, kalau kamu Islam, kamu tukar, kamu turun, kami yang naik. Tak ada. Dia tetap kekal menjadi raja.
Begitu juga dalam satu negeri yang lain, semasa zaman Nabi SAW ada raja yang memeluk Islam. Dia tetap menjadi raja sampai ke akhir. Maknanya datangnya Rasul ini bukan untuk menghilangkan semua kelebihan pemimpin, bukanlah untuk mengambil harta manusia, bukanlah untuk mengambil kelebihan yang ada pada satu kaum, tetapi bertujuan adalah supaya manusia itu taat perintah Allah dan Rasul. Itu poin asas yang sangat-sangat penting. Maknanya Ustaz, kalau hebat tara mana pun kita, jangan dok bangga diri. Sekelip mata je Allah boleh turunkan bala kepada kita. Baik Ustaz, sahabat kita, ni Kak Yat ni biasa kadang dia call, ni dia bagi mesej dekat Facebook kan. Dia nak tanya satu soalan tentang ayat yang ke-13 juga. Apakah dakwah yang berbentuk hikmah kepada mereka yang belum beriman kepada Allah? Sebagai contoh, akhlak Islam, yakni akhlak Rasulullah, itu adalah pendekatan terbaik. Mohon pandangan dari Ustaz. Terima kasih. Dari Kak Yat, Bandar Tasib Putri, Rawang, Selangor. Bagaimana tu Ustaz? Baik, ini orang yang nak tolak Islam ni susah juga nak dakwah mereka ni. Baik, tuan-tuan muslimin rahmatullah. Terima kasih Kak Yat. Soalan yang baik. Seorang Nabi atau seorang Rasul ini dia ada dua tugas. Basyiran wa nadhira. Bawa berita gembira dan berita dia yang amaran, yang menakutkan. Dua. Jadi tuan-tuan, kita dalam berdakwah ini kedua-dua kita kena bagi tahu. Cumanya melihat keadaan mad'u, orang di hadapan kita yang kita nak sampai itu apa benda. Nah, mana kalau orang ni baru peringkat, saya suka sebutkan tiga perkara tahap manusia ini, dan ini dalam ilmu balaghah mengiktiraf bahawa tahap manusia ini ada tiga. Yang pertama sekali, manusia ni khalid zihn. Khalid zihn ini maksudnya otak kosong. Otak kosong ni dah budak kot. Ya. Maksudnya sekali cakap terima. Itu maksud dia. Itu khalid zihn. Yang kedua ialah taraddud. Yang mutaraddid ini orang tengah-tengah. Dia tengok mana lebih laju, dia pasal sini. Kalau kuat sebelah sini, tengok angin lah. Itu mutaraddid. Yang ketiga ialah ingkari. Ini selalu dah mana sampai tak boleh tak betul selalu dah. Jadi tuan-tuan, ini tiga golongan. Jadi tiga golongan ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberi ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan tiga kategori ini. Kalau Allah kata wallahu ghafurur rahim, orang khalid ini Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Khalid ini ya, terima terus. Itu khalid ini. Tapi kalau mutaraddid ini, orang yang kejap kanan kejap kiri ini, dia perlukan satu taukid. Innallaha. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kalau orang yang ingkari, dia perlu sampai dua taukid, dua penegasan. Banyak disebut dalam ayat Quran tentang perkara ini. Jadi nak bagi tahunya tuan-tuan, kita ni boleh ukur diri sendiri. Ustaz ke man ke, masuk kawasan mana? Khalid zihni ke, mutaraddid ke, ingkari. Okey, baik Ustaz. Kita akan jelaskan lagi selepas ini. Sebab ada tiga golongan ni, bukan tiga-tiga golongan ni kita boleh kita kena ni, kalau tidak kita kena bakar dalam api neraka. Bukan semua boleh macam tu Ustaz ya. Dia kena ada cara dia. Cara dia selepas ini. Boleh Ustaz? Baik para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Kosong, kosong. Bukan kosong-kosong main bola tu. Tapi ada setengah orang tu dia khalid dhihni. Betul Ustaz? Maknanya ada setengah tu minda dia kosong. Bila disampaikan dakwah, dia terus boleh terima. Tapi ada kaitan ke Ustaz dengan soalan ni? Okey, kita bersama dengan Johari Hasnah. Dia tanya, Ustaz, apakah kelebihan dan keistimewaan yang terdapat dalam surah Fussilat ayat yang ke-13? Mengapakah Utbah bin Rabi'ah terdiam 1000 bahasa dan terus pulang ke rumahnya ketika Rasulullah SAW membaca surah Fussilat? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Ustaz Ramadan dan Dai Aiman. #like dakwah share ilmu. Dengar surah Fussilat Ustaz, terus terdiam. Kenapa tu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada saudara Johari Hasnah. Johari dan Hasnah kot. Suami isteri. Soalan sangat baik ya. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, bila disebutkan tentang ayat yang ini, Allah memperingatkan kita tentang bagaimana Allah melakukan kepada kaum lepas, maksudnya Allah boleh lakukan juga kepada kaum kita pada hari ini. Dan kisah Utbah bin Rabi'ah ni tuan-tuan, ini satu perkara yang diceritakan oleh banyak riwayat. Misalnya dalam sirah Ibnu Hisham, Dalail Nubuwah oleh Imam Baihaqi dan lain-lain, iaitu beliau ini adalah seorang musyrikin yang pada zaman Nabi SAW duduk di Mekah. Dia berikhtiar segala cara macam mana supaya Rasulullah ini tidak meneruskan dakwahnya. Lalu ginilah dia kata, kita nak tengok Muhammad ni istiqamah setakat mana. Betul ke dia memang tak nak benda lain dah. Lalu Utbah ni menjadi utusan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Rasulullah, dia cerita, ya Muhammad, gini, kami nak satu perkara sahaja, iaitu kamu berhenti, cukup kamu berdakwah ini. Tapi kami berikan 3 benda. Tukaran 3 benda. Dan 3 benda sangat menarik. Apa tu Ustaz? Sangat menarik. Ustaz ringkaskan ialah 3 ta. 3 ta. 3 ta. Tuan-tuan boleh pegang ini. 3 ta ni. Yang pertama sekali, harta. 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 Ta juga. Yang keduanya, takhta. Yang ketiga, wanita. Semua ta belakang. Ta belakang tu ya. Harta, tahta, wanita. Ya, dan dalam ayat yang menarik ya tuan-tuan, disebutkan oleh Utbah, ya Muhammad, kalau kamu nak kahwin, kami akan kumpulkan wanita mana yang paling cantik, kami bagi kepada kamu. Wow. Itu wanita. Kalau kamu nak harta, kami kumpul semua harta yang ada di Mekah ini, mana kamu nak, kamu boleh jadi kaya raya. Dan kalau kamu nak menjadi ketua, malakna alaika. Kami akan jadikan kamu jadikah ketua. Sampai gitu sekali. Syaratnya? Syarat kamu tinggalkan dakwah itu. Berat tu. Tuan-tuan, muslim-muslimat rahmatullah Allah. Ini satu perkara menarik. Ya. Kalau ikut logik kita lah, dah jadi ketua, terimalah dulu. Terima dululah. Terima dulu. Lepas tu kita canon macam mana, kita kira lah. Ejah lah. Tapi tak. Rasulullah terus baca ayat surah Fussilat ini. Bila baca ayat surah Fussilat ini tuan-tuan, sampai ke tahap itu Utbah terdiam. Terdiam, tak nak kata apa. Manusia apalah, orang dah beri satu pilihan, habis benda dah tu, tak boleh. Benda dah tu. Tak boleh terima juga. Itu manusia apa macam ni. Gitulah maksudnya. Jadi nak tunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah dalam meneruskan dakwah dia. Dan tuan-tuan, ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, ujian ini tetap juga menjadi satu peringatan kepada kita, semua manusia, tak kira lah orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan uji manusia 3 ta ini. Orang besar cara orang besar lah. Orang hebat cara orang hebat, orang tak hebat cara orang tak hebat. Jadi pertama sekali takhta,
yang kedua harta, yang ketiga adalah wanita. Jadi orang selamat ialah orang yang betul-betul mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang bahaya Ustaz tiga ni. Kalau dia boleh tahan dua Ustaz, satu mungkin tak tahan. Harta dan sebagainya. Baik Ustaz. Moga Allah jauh. Insya-Allah. Moga Allah jauhkan kita saya. Setiap kaum diberikan rasul untuk menyampaikan risalahnya. Jadi kalau dalam kaum ini Ustaz, apa yang disampaikan oleh rasul tersebut? Mungkin Ustaz boleh ceritakan pada ayat yang ke-14. Silakan Ustaz. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, ayat yang ke-14. Ketika para rasul datang kepada mereka daripada depan dan daripada belakang mereka untuk menyeru, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab, kalaulah Allah nak, tentu Allah hantarkan malaikat. Tapi rasul ini memberitahu kepada kaumnya terhadap apa yang mereka kufurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, tugas rasul ini yang menarik tuan-tuan. Semua rasul tugas dia sama. Tugas pertama dia sama semua sekali. Pada Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perhatikan. Ayat Quran menceritakan dalam bahasa yang sama. Apa dia tuan-tuan? Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad, Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullah, sembahlah Allah, tidak ada tuhan selain daripadanya. Wa ila Thamud akhahum Salihah, kepada kaum Thamud Nabi Salih. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu juga kepada Nabi Salih, kepada kaum Thamud sama, ma lakum min ilahin ghairuh. Sama juga kepada kaum Madian. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, kaum Madian itu nabinya Syu'aib. Sama juga qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama juga, iaitu jangan kamu sembah selain daripada Allah. Dia tidak ada tuhan melainkan dia. Kepada Nabi Nuh alaihissalam juga sama. Alla ta'budu illallah, sama juga. Jadi tuan-tuan, ringkasnya semua rasul adalah sepakat dalam objektif sama. Ya, objektif sama, iaitu membuang perhambaan kepada manusia kembali kepada menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua ialah semua nabi-nabi dan rasul membawa satu perintah yang makna mentaati perintah Allah mengikut rasul pada zaman. Mentaati perintah Allah dan mengikut Rasul pada zaman. Itu saja mereka nak. Selebih daripada itu, kamu buatlah apa yang kamu suka. Yang penting kamu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tapi Ustaz, yalah, benda ni kadang kita sebutkan benda baru kan. Jadi susah orang nak percaya. Jadi sahabat kita ni dia nak tanya satu benda. Satu soalan ini, dalam ayat ini kita lihat pelbagai usaha dan cara para rasul menyampaikan seruan Allah agar kaum musyrikin Mekah beriman dan mentauhidkan Allah SWT, tetapi mereka tetap menolak dengan memberikan pelbagai alasan seperti mana yang dinyatakan dalam ayat ini. Persoalan saya, bagaimana Nabi SAW dan Rasul-Rasul terdahulu menangani ancaman orang-orang kafir yang tidak mempercayai mereka adalah wahyu daripada Allah SWT. Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru. Baik, soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum kafir, kaum yang menentang Allah dan Rasul, kita kembali kepada tiga golongan tadi. Golongan pertama, bila Rasulullah dakwahkan mereka, kita kata bil hikmah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dakwahkan mereka, maka terus mereka terima. Dan ini kebiasaannya ialah daripada golongan-golongan du'afa. Golongan miskin, masakin. Sehingga orang-orang pembesar-pembesar musyrikin kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma naraka illa basharan mislana, kami tengok kamu ni tak lebih apa-apa pun. Wa ma naraka taba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i, kami tengok pengikut kamu ni pun orang yang lekeh-lekeh araziluna badiyar ra'i. Kalau dia memberi satu pandangan apa, orang tak pakai. Orang datang dan pergi sama, orang tak kisah pun. Jadi maknanya bukan orang ternama lah Ustaz. Ya, untuk awalannya bukan orang ternama, kecuali sedikit. Kita kata Abu Bakar, Uthman, itu yang sedikit. Tapi kebanyakan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada ialah masakin dan juga ad-du'afa, orang-orang yang miskin, yang lemah, itu yang awalnya. Itu memang sunnatullah. Selepas itulah baru bila Islam ini berkembang, datang golongan yang kedua, yang pertengahan, datang golongan yang besar-besar itu, yang tinggi-tinggi itu selepas itu. Bukan sebab orang-orang yang hebat ini biasanya mereka ni masuk golongan ingkari. Datang je tolak dulu. Tolak terus. Sebab tu mereka akan bertanya, qalu law syaa rabbuna la anzala malaikah. Kalaulah Allah nak suruh datang orang, mengutuskan kepada kami, tentu malaikat. Dan tuan-tuan, agak-agaknya kalaulah yang datang tu malaikat, apa pula dia punya alasan? Dia akan alasan lain pula. Malaikat tak makan, tak minum. Maknanya Sayyidina Umar tu kita kategorikan ingkari jugalah pada asalnya. Ya, pada asalnya. Pada asalnya. Okey, baik Ustaz. Kita sambung selepas ini boleh Ustaz? Ya, boleh, baik, para penonton mesti nak dengar lagi cerita daripada Al-Fadhil Ustaz, tapi kita berehat seketika. Anda daripada golongan mana ya? Ingkari ke, khali zihni ke? Satu lagi apa Ustaz? Mutaraddid. Yang mana satu? Okey, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti mana yang Ustaz bicarakan sebentar tadi, bahawa awal-awal Islam, masyarakat masuk ke dalam Islam ini adalah golongan du'afa. Tapi akhirnya mereka menjadi orang hebat Ustaz. Seperti mana Bilal bin Rabah, dulu hamba je Ustaz orang miskin, tapi bila dah masuk Islam menjadi satu nama yang cukup hebat, yang kita boleh jadikan contoh juga Ustaz. Baik Ustaz, boleh kita teruskan lagi? Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan saudara rahmatan Allah sekalian, walaupun Allah pecahkan golongan itu kepada tiga, iaitu pertama golongan khalid zihn, yang kedua ialah mutaraddid, yang ketiga ingkari. Masa nak menerima Islam ni ada yang mudah masuk khalid zihn, otak kosong, maksudnya sekali cakap, sekali seru, berimanlah mereka. Ini kebanyakannya di kalangan orang-orang yang du'afa wal masakin. Yang kedua ialah pertengahan. Pertengahan ni majoriti lah. Kemudian yang ketiga degil. Yang degil ini ingkari. Itu sebelum mereka menerima Islam. Apabila mereka menerima kebenaran Islam, maka mereka ini digolongkan di golongan yang sama. Itu tak ada masalah dah lepas itu. Sebab ada di kalangan sahabat yang masuk lewat. Seperti mana Abu Sufyan. Walaupun dekat dengan Nabi SAW, tapi masuknya lewat. Tapi mereka dari sudut berada dalam Islam, maka mereka tetap dikira sebagai orang yang sama sahaja levelnya di kalangan umat Islam. Dan tuan-tuan, golongan yang lemah ini, Islam memberi satu martabat yang tinggi untuk mereka. Sehingga bila Rasulullah SAW berdakwah kepada ru'asa, ketua-ketua sadat di kalangan musyrikin, maka mereka tengok ada Bilal, ada sahabat-sahabat yang lemah-lemah ni, yang miskin-miskin ni, dan kadang-kadang ialah mereka ada tubuh yang tak berapa orang kata tak mandi lah, semua berbau. Dia orang tu pakai perisai lah, apalah. Jadi kata, Muhammad jauhkan ni,
Kau nak cakap aku jauhkan orang ni? Allah jawab dalam Al-Quran. Oh. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Muhammad, sabarkan diri kamu untuk bersama mereka. Makna Allah suruh Rasulullah bersama dengan orang seperti itu. Jangan hala mereka yuridu nawajah. Mereka ni berzikir pagi petang apa semua tu semata-mata menghendaki wajah Allah, maksudnya nak kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan mereka. Yang musyrikin tu belum Islam lagi, walaupun nampak hebat pun, tapi mereka ini adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya beruntungnya kita lahir-lahir pada perut mak terus jadi Islam kan. Ya, betul. Berbanding dengan mereka nak masuk Islam tu bukan main susah, dan bila masuk Islam mereka betul-betul menghargai Islam tersebut. Baik, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook. Boleh Ustaz Boleh. Kita bersama dengan Ana Karnina. Baik, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Quran bahawa ketika para Rasul datang kepada mereka, kaum Ad dan kaum Samud, baik dari dari arah depan dan arah belakang. Adakah bermakna para Rasul menyampaikan seruan kebenaran dengan berbagai cara, baik terang-terang maupun sembunyi-sembunyi, supaya jangan menyembah selain Allah? Yang kedua, adakah mereka menolak seruan para Rasul disebabkan Rasul manusia biasa seperti mereka, menyebabkan mereka ingkar dan membantah? Adakah mereka mahu malaikat yang menurunkan seruan kepada mereka? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zandai. #biar tahu jangan keliru. Macam mana tu Ustaz? Depan belakang tu Ustaz. Silakan. Baik tuan-tuan, saudara rahmati Allah sekalian. Rasul ini apabila dia menerima tugas kerasulan itu, maka tak ada pencil. Tak ada pencil. Sampai mati. Sampai mati. Sampai mati. Sehingga wafat Rasul tersebut, itulah kerja dia. Dan ada beberapa Rasul yang memang mati, dibunuh oleh pengikut dia. Jadi maknanya mereka terus kekal. Dan mereka ini tuan-tuan, Nabi Nuh AS, contoh kisah Nabi Nuh AS, dalam ayat Quran surah Nuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Aku ni dah seru manusia ni, umat aku ni, lailan wa nahara, malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi malang sungguh. Aku ajak mereka tapi makin jauh, makin tak nak. Itulah kaum Nabi Nuh. Summa inni da'autuhum jihara. Aku disuruh mereka dengan cara terbuka. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ada pula aku buat secara rahsia. Jadi semua itu dah dilakukan oleh Nabi Nuh AS. Tapi dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi Nuh AS ini mendapat orang yang mengikut dia hanya sekitar 80 orang lebih sahaja. Umur Nabi Nuh berapa man? 900 lebih. 900 lebih. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. 950 tahun. Masya-Allah. Kalau dapat 80 orang, makna setahun seorang tak dapat. Agak-agak kita boleh tahan tak? Tak boleh tahan macam tu Ustaz. 10 tahun satu. Lebih kurang lah ya. Lebih kurang. Masya Allah tuan-tuan. Seorang nak dapat lebih kurang 10 tahun. Macam mana tu? Mana kita kalau tanyalah Ustaz dapat seorang pun okey dah. Alhamdulillah. Ya? Tuan-tuan kekallah dengan bersama-sama tanyalah ustaz ini dan seterusnya dengan asatizah yang lain untuk kita menambah ilmu dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau itu anak kita maknanya kalau anak kita ialah sekali cakap tak dengar, dua kali cakap tak dengar, ambillah semangat. Ya, Nabi Nuh alaihi salam. Betul Ustaz ya? Okey, baik Ustaz, kita nak meraihkan soalan sahabat kita Sarah Rasid Cik. Adakah tujuan para rasul berdakwah ketika itu hanyalah membawa kalimah illa ta'budu illallah. Okey. Jangan kamu puja selain Allah sahaja. Mohon Ustaz jelaskan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Sarah Rashid Cik. Antara penanya kita yang selalu bersama kita lah. Tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Ustaz sebutkan tadi bahawa Rasul ini tugasnya nombor 1. Allah ta'budu illallah. Jangan kamu sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Nak buat benda lain silakan, tapi jangan sembah selain daripada Allah. Dan tuan-tuan, ada satu yang keduanya ialah mentaati Allah dan Rasul pada zaman tersebut. Tuan-tuan, kita perlu ingat bahawa datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mutammim. Mutammim ni sebagai penyempurna kepada agama ini. Nah, setiap rasul datang ialah walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula. Kami utuskan setiap bangsa itu ada seorang rasul. Setiap umat itu ada seorang rasul. Samalah kaum Samud, kaum Ad semua sekali. Tapi datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat yang seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Utusan Muhammad ini untuk rahmat kepada seluruh alam sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wafat baginda, kemudian sampailah hari kiamat. Itulah syariatnya. Ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membawa syariat yang baru secara total, tidak. Nah, buktinya tuan-tuan, cuba tengok rukun Islam yang 5 kita tu, semua sudah ada pada zaman sebelum. Tengok. Kalau contoh tuan-tuan, mengucap 2 kalimah syahadat, la ilaha illallah, la ta'budu illallah, ada dah. Tinggallah Rasulullah SAW belum ada lah. Rasul pada zaman dia, satu. Yang kedua, salat. Kalau kita kata salat ni, mana ada dah salat sebelum ini? Rasanya ada dah, Ustaz. Sudah ada tuan-tuan, sudah ada. Nah, zaman Rasulullah sebelum ini salat. Cuma caralah beza, Ustaz. Cara tu mungkin ada sedikit beza, tapi maksudnya asas salat tu sudah ada. Dan tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada perintah wajib sembahyang, dah sembahyang ke tidak? Dah sembahyang. Dah berapa kisah yang Rasulullah sembahyang depan Kaabah sebelum naik ke Isra Mi'raj itu sudah ada. Contoh tuan-tuan dalam surah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang muslimun, qumil laila illa qalila. Maka kamu bangunlah sembahyang malam. Nisfahu abil qus min qalila sampai seterusnya. Tapi maksudnya sudah ada perintah salat. Bila datangnya Surah Mi'raj itu menyempurnakanlah salat. Tapi salat itu sudah ada, bahkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain pun sudah salat. Baik, yang kedua, yang ketiga, zakat. Ada tak zakat? Rasanya dalam pengetahuan kita kat mana zakat ni bila ada? Zakat ni rasanya sebelum tu ada lagi, Ustaz. Baik. Zakat ini tuan-tuan yang Ustaz jumpalah, yang antara kisahnya ialah kisah Qarun dengan Nabi Musa. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun itu bukan orang lain. Dia adalah hanya sepupu Nabi Allah Musa. Sepupu Nabi Allah Musa. Jadi bila dia daripada miskin, Qarun ni, dia akhirnya menjadi kaya. Kata dalam setengah riwayat, dia ini satu dapat ilmu buat emas. Ilmu buat emas. Wah, kita ilmu cari emas pun okey. Tapi tak, dia ilmu buat emas. Jadi dia campur tahap nama gitu kan, cecair itu cecair ini jadi emas. Dan dia sangat kaya. Asalnya dia papa kedana miskin. Bila sangat kaya ini, maka Nabi Allah Musa datang minta zakat. Itu cerita, minta zakat. Lalu dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai Musa, dia kata, qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Yang aku dapat ini daripada ilmu aku. Sudah. Dah. Hari itu minta dengan Nabi Allah Musa, doa lah apa semua. Dapat ni aku. Ini ilmu aku ni. Memang aku punya. Memang aku punya. Situ tuan-tuan. Akhirnya fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan rumah dia dan harta dia semua sekali masuk dalam laut. Tenggelamnya itu masuk dalam laut, tuan-tuan. Dan kita pula korek-korek tanah kat Malaysia ni, korek-korek jumpa harta Qarun. Macam mana boleh sampai ke sini Jauh sangat tu. Itu selingan aja lah. Tapi nak beritahunya, kalau Allah nak muliakan satu orang, Allah boleh kekalkan namanya sampai ke hari ini. Kalau Allah nak hinakan satu orang, Allah boleh kekalkan nama sampai hari ini. Bilal bin Rabah, manusia yang hitam,
Tetapi tuan-tuan, setiap kali nak azan kita, mana Pak Bilal? Jawatan tu Ustaz Jawatan Tok Bilal. Kita kata, Bilal dah mati lama dah. Muazzin tak glamour. Yang glamournya Bilal. Patut sebenarnya muazzin lah Ustaz Muazzin. Tapi jawatan yang direbut kat surau masjid tu kan Tok Bilal. Okey, yang paling glamour lah. Okey, baik. Jadi, tapi biasanya suara Tok Bilal ni kena sedap-sedap Ustaz. Okey, baik. Kita rehat sekejap dan kita dah habis di TV3. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi 30 minit di TV9. Okey, terima kasih para penonton. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Okey Ustaz, saya dah jumpa dah harta karun. Ni Ustaz. Ini kalau dijual ni Ustaz. Tak tahu laku ke tidak. Sebab apa, kalau dulu waktu dekat camp Bina Semangat ke apa semua, dia ada satu segmen tu mencari harta karun. Yang tu paling best sekali. Sebab kadang-kadang cari-cari Ustaz, jumpa bawah pasu bunga. Pandai dia susun. Baik, jadi kalau jadi macam harta karun ni Ustaz, jadi macam korun ni kan, syok Ustaz. Duduk saja je, harta banyak Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sama cerita korun tadi. Terima kasih man. Sebenarnya yang Mak sebut syok jadi begitu tu kan. Kaya bagus apa semua tu. Bahasa itulah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Allah. Kalau aku jadi macam Qarun ni bagus sungguh. Ada Ustaz? Ada. Memang ada ayat Quran yang masa menceritakan Allah sebut ayat itu. Maknanya sifat manusia sama je man. Dan daripada dulu sekarang, maknanya kalau dalam menghadapi perkara ini, dia akan mengeluarkan ataupun menyebut perkara yang sama. Allah tak marah tentang kaya, tuan-tuan. Tak marah. Tetapi Allah menyuruh dalam kekayaan itu taat perintah Allah. Tak? Sebab tu dah ayat Quran sebut jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu semasa kamu ada harta, ada anak pinak tu, terhalang kamu daripada menyembah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya harta anak pinak tu tak apa. Okey. Tapi yang naknya jangan halang ia daripada kamu menyembah Allah, mentaati perintah Allah. Dalam harta kena taat. Dalam harta ni maknanya zakat dan seumpamanya tu kena tuntutan harta tu kena buatlah. Baru tak apa. Mana tidak menjadi halangan perkara tersebut. Macam teman tengok kisah yang sangat masyhur tuan-tuan, iaitu kisah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu beli perigi Yahudi tu kan. Satu masa di Madinah, perigi ni perigi rumah. Bahasa perigi rumah. Perigi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka lah internet pun adalah boleh tengok, tetapi saya tak pasti setakat mana betulnya perigi Sayyidina Uthman yang sebenar zaman dulu tu. Tapi jaraknya lebih kurang 4 km daripada Masjid Nabawi. Lebih kurang. Jadi Yahudi yang menguasai perigi ni, masa tu berlaku maja'ah, berlaku kebuluran, apa semua, orang tak ada air apa semua. Jadi dia guna perigi ni untuk dapat duit. Dapat duit. Jadi dia pun akhirnya dia tawarkan kepada orang nak ambil air 1 baldi, bayar 1 dirham contohnya. Bayar 1 dirham. Begitulah seterusnya. Dia kaya. Maka Rasulullah SAW telah menyebutkan siapa-siapa yang dapat beli perigi ni dakhalal jannah. Wah. Masuk syurga orang ni. Sayyidina Uthman dengar tu, dia terus pergi jumpa Yahudi tu, beri tawaran. Dia beri tawaran, wahai Yahudi, dia kata aku nak beli perigi ni. Agak-agak Yahudi terima? Rasanya macam terima Ustaz. Kalau paymentnya besar. Jadi dia kata tak mungkin. Aku dapat duit sini, nak jual. Buat apa dia kata? Betul. Tak payah jual. Akhirnya Sayyidina Uthman kata ginilah. Dia fikir dapat ilham. Alhamdulillah, Allah beri ilham kepada dia. Ya, aku beli separuh. Macam mana beli separuh? Dia pergi. Gini. Satu hari aku punya
Esok hari kamu punya, lusa aku punya, lepas tu kamu punya. Oh, macam tu lah. Lak gitu kan. Gitu. Jadi Yahudi tu fikir, ya tak ya juga aku punya tu belum terlepas lagi. Jadi dapat lagi. Duit dapat lagi. Jadi tuan-tuan akhirnya dia setuju. Okey. Sign MOU. MOU. Ini zaman kita lah sign MOU. Akhirnya dia kata okeylah. Setuju. Katanya dibayar lebih kurang 12,000 dinar ke dirham gitulah bayar kepada Yahudi tersebut. Jadi Sayyidina Osman hari pertama tu dia kata, wahai orang Islam semua, ambillah hari ini free of charge. Wow. Free of charge. Jadi bila orang dah kupu-kupu hari ini, esok Yahudi punya dia tunggu congok. Tak ada orang datang. Alamak. Aku sudah kena. Dia kata. Strategi dia. Strategi dia sudah terkena. Hari ketiga Sayyidina Osman punya. Penuh pula orang ambil. Free. Ya tak? Hari keempat Yahudi balik. Tak ada orang pula. Jadi tuan-tuan akhir tak sampai seminggu dia panggil Sayyidina Osman, ginilah. Aku dah kalah sebenarnya. Dia kata, kamu ambil lah semua sekali. Jadi katanya beli lebih kurang 20,000 dirham atau dinar gitulah. Jadi yang akhir terjual lah dan kekal lah itu menjadi manfaat kepada maknanya bijaknya cara Sayyidina Osman. Baik Ustaz, boleh kita teruskan untuk ayat yang terusnya Ustaz, 15 dan 16. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Bermaksud maka berkenaan kaum Ad, mereka menyombong diri di bumi tanpa mengendahkan kebenaran. Mereka berkata, siapakah lebih hebat kekuatannya daripada kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahawa sungguhnya Allah menciptakan mereka, tentu dia lebih kuat daripadanya. Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Maka kami meniupkan angin ribut kepada mereka dalam beberapa hari yang menjadi nahas kepada mereka. Sesungguhnya hari ini kami merasakan azab kepada menghinakan kepada kehidupan dunia mereka, sedangkan di akhirat adalah lebih menghinakan lagi dan tiada siapa yang akan beri pertolongan kepada mereka. Ini keadaan untuk ayat ke-15 hingga 16. Baik Ustaz, kita nak raikan soalan di Facebook, boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Okey, kita bersama dengan Izzara Zulaika. Apakah faktor penyebab kaum Ad itu sombong takabur? Apakah ini juga satu ujian bagi mereka kerana mereka dikurniakan kehebatan tubuh badan yang kuat dan rumah mereka diukir sendiri oleh mereka dan diberikan sumber tanaman yang subur menyebabkan mereka bersikap demikian? Yang kedua, bagaimana untuk dikaitkan ketika ini diberikan harta yang banyak, dikurniakan pelbagai nikmat keduniaan? Apakah ini juga merupakan satu ujian buat kita, sama ada untuk taat kepada dengan mensyukuri atau mengkufuri nikmat? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. Okey Ustaz, dipersilakan. Baik. Terima kasih Izara Zulaikha, soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Sebenarnya apabila seseorang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan, maka kelebihan ini ujianlah. Jadi kepada kaum yang tertentu ini ada kelebihan masing-masing. Ustaz dah sebutkan bahawa kaum Ad dia ada kelebihan kekuatan. Allah sebut dalam ini, iaitu tentang bila dia kuat ini sampai dia cabar. Kamu cari siapa lebih kuat daripada kami.
Sampai boleh cabut pokok dengan tangan apa semua ni, masya-Allah, ini kehebatan mereka. Dan katanya mereka juga oleh kerana kekuatan ini ada beberapa kelebihan sudut pertanian yang boleh mereka ciptalah, kerana mereka ada kelebihan kekuatan begitu sekali. Allah menjawab, awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Jadi kalau kamu rasa kuat, tentu yang cipta kamu lebih kuat. Nah, komputer tuan-tuan, walaupun komputer ni kita kata bijak lah ni, begitu begini boleh buat, dulu besar bilik ini. Dulu mula-mula saya tengok gambar dia kan. Lepas tu mereka kecil-kecil, sekarang dah jadi macam gini dah jadi. Tapi bijak-bijak dia pun tuan-tuan, tapi yang cipta dia lebih bijak. Yang cipta boleh hangkan dia. Betul. Kalau kita geram ni tempas je. Jadi maksudnya yang mencipta tu lebih hebat lagi. Jadi dengan erti yang logik yang mudah, Allah katakan bahawa kalau kamu kuat, tentulah yang cipta kamu Allah Subhanahu Wa Taala lebih kuat. Itu kesombongan inilah yang sebenarnya menghancurkan mereka. Orang kata jadi, nak sombong tara mana sangat Allah SWT Maha berkuasa. Ting sekelip mata je boleh hancurkan orang yang sombong tadi. Betul Ustaz? Baik, kita nak sambung lagi ayat yang terakhir selepas ini. Jangan ke mana-mana, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, harta, tahta dan wanita. Jadi soalan sahabat kita tadi Ustaz, bagaimana kita nak kaitkan ketika ini Allah bagikan kita harta yang banyak, dikurniakan pelbagai nikmat, kereta besar, rumah besar dan sebagainya. Apakah ini merupakan satu ujian buat kita? Sama ada untuk taat, mensyukuri ataupun mengkufuri nikmat ni Ustaz? Silakan. Bila disebut tentang 3 ujian teman, sebab semua orang boleh terkena perkara ini. Bukan kata si A saja kena, tak. Si B, si C, si D semua boleh kena. Semua boleh kena. Bukan kata orang besar saja kena, orang kecil pun kena. Boleh diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya selagi kita hidup tidak terlepas. Jadi hanya ujian 3 tahun ini selamatnya satu saja, iaitu kena kembali kepada apa Rasulullah buat. Apa dia? Bila ditawar 3 tadi, harta, takhta dan wanita. 3 ini Rasulullah tolak. Rasulullah memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zaman sekarang ni paling susah nak tolak harta Ustaz. Yalah, mengikut keadaan orang lah. Mungkin pada masa tu harta yang utama dia. Setengah orang yang dah berharta, bilioner punya orang, dia nak kuasa pula. Jadi takhta pula. Jadi maknanya masing-masing punya keperluan lah. Keperluan Ustaz. Tapi masalahnya Ustaz, bila mana mereka tidak mensyukuri ataupun mengkufuri, orang kata dengan nikmat yang Allah beri ni Ustaz, akan diberikan balasan. Seperti mana disebutkan dalam ayat yang ke-16 tadi Ustaz. Yang merupakan satu azab yang akan Allah berikan kepada orang yang mengkufuri nikmat Allah SWT. Sahabat kita nak tanya satu soalan. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh. Okey, Mak Itun nak tanyalah, dalam surah Fussilat ayat yang ke-16, apakah ini maksudkan dengan ayat tersebut? Azab seksa hari akhirat lebih besar hinanya, sedangkan mereka tidak diberikan pertolongan. Siapakah orang itu? Mohon pencerahan. Apa tu? BTGK. Terima kasih Ustaz Pak. Biar tahu jangan keliru. Amboi Pak Itun. Pokok mangga Melaka. Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Mak Itun. Soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Apa yang disebut oleh Mak Itun itu betul. Iaitu bila Allah sebutkan dalam Quran, wal azabul akhirati akhza. Banyak tempat dalam Quran Allah sebutnya yang azab di akhirat itu lebih dahsyat. Tuan-tuan, azab di muka dunia, kita katalah
yang kita tengok orang yang sangat sakit atas muka dunia ni apa man? Yang sangat sakit. Sakit gigi Ustaz. Sakit gigi. Sakit gigi. Sakit gigi. Tapi sakit gigi tu hidup lagi. Hidup lagi? Oh. Yang kita kata duduk atas katil, kemudian koma, tak boleh buat apa. Ya. Itu berbulan-bulan duduk begitu. Allah. Terlantar. Masya Allah. Tapi tuan-tuan, kesakitan yang kita rasa sangat-sangat sakit itu, dia berakhir bila man? Mati. Berakhir dengan mati. Selesai. Hilang sakit tu. Tapi tuan-tuan, kalau bermula dalam alam kubur dia sakit. Sakit macam mana? Kubur himpit dia berceragah tulang rusuknya. Kemudian datang Syuja'ul Aqra, ular yang disebut gambar dalam hadis Nabi SAW. Kemudian setiap detik, setiap waktu malaikat pukul dia dengan cambuknya, dengan tukul besinya apa semua tu, maka bermula pasal ini tidak akan berhenti tuan-tuan. Sakitnya dalam kubur selama berapa ribu tahun, wallahu taala a'lam. Pindah pula kepada padang mahsyar. Di mahsyar dia bertambah. Dia bukan mengurang, bertambah. Lagi sakit. Lagi sakit. Kemudian sakit lagi di mizan. Pertimbangan amalan. Sakit lagi dia nak litian sirat, jatuh dalam neraka wal'iyah. Jadi makna tuan-tuan, nilai sakit atas muka dunia sangat sikit. Tetapi nilai taat di atas muka dunia sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam kubur orang yang sakit ni tapi taat kepada perintah Allah. Mati dia. Mati, masuk dalam kubur tuan-tuan, kubur akan jadi lapang selapang-lapangnya. Kemudian datangnya hanya raihah, bau daripada syurga. Sudah menyebabkan dia lupa semua sakit atas muka dunia. Tak ada. Hilang semua sekali, hanya bau sahaja. Kemudian dia dapat teman dengan Al-Quran, dengan amalan-amalan dia dalam kubur. Suka dia sehingga dah dia lupa. Akhirnya dipanggil, panggil dah pergi kepada mahsyar. Mahsyar makin senang dia. Siapa tu Ustaz? Dia tanya soalan tadi. Orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul. Itu asasnya. Seronoknya lah kalau kita lah salah seorang daripada Ustaz dapat kat bucu-bucu pun jadilah. Tapi Ustaz tadi dalam ayat tadi dia sebut pasal angin ribut. Sahabat kita nak tanya satu soalan lah tentang angin tu. Kak Ju Zabidi, adakah Allah SWT utuskan kepada kaum Ad sejenis angin yang amat sejuk selama 7 malam 8 hari sehingga mereka menjadi beku kekerasan? Soalan kedua, di neraka kita selalu dengar tentang api yang panas membakar. Adakah di neraka juga terdapat angin sejuk yang amat menyeksakan? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan kira. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Ju Zabidi. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, cara Allah mengazabkan kaum-kaum yang derhaka ini yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala pelbagai. Ada yang bawa dengan angin, ada bawa dengan petir, ada yang tenggelam dalam tanah. Begitulah cara-cara itu, dan semua itu bermaksud untuk mengazab mereka. Adakah dengan angin sejuk itu semua boleh jadi belaka? Tidak jadi masalah, tidak menjadi halangan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, adakah azab di akhirat berupa kalau yang panas tuan-tuan, api yang panas membakar itu dalam hadis yang sahih menyebutkan atas dunia ini Allah buatnya api neraka tu 60 kali, ambil satu sahaja ke atas muka dunia. 60 kali tu di dalam neraka. Dan satu itulah kita guna untuk buat bakar ayam, kita buat barbecue, masak lah apa semua. Itulah apinya. Dan tuan-tuan, api itu lilin. Kalau siapa-siapa boleh bertahan letak jari lilin itu, tak jari dia selama 15 saat. Maka rasa masuk rekod dah. Jangan cuba. 15 saat je tuan-tuan, tak lama. Letak di atas api lilin. Tak tahan kita rupanya. Yang itu baru satu. 60 lagi bahagian api kepanasan itu berada di alam akhirat, di dalam neraka. Dan Allah juga ada menyediakan yang bahagian sejuk itu, ada juga sejuk yang sangat menyakitkan. Dan tuan-tuan, yang ini boleh bayangkan bila orang yang dipanggil apa yang panjat gunung, kemudian dia berlaku dipros ke apa nama tu kan? Sejuk Ustaz. Sejuk sangat-sangat sampai putus dia punya jari itu, sejuk sampai sangat. Rapuh. Ya, rapuh jari itu. Boleh dipatah-patahkan. Itu yang sangat-sangat menyakitkan walaupun sejuk.
Maksudnya itu di antara bentuk-bentuk azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat kita Izzuddin ni Ustaz, dia nak minta nasihat sikit katanya. Okey. Dan sesungguhnya azab seksa hari akhirat lebih besar kehinaannya sedang mereka tidak diberikan pertolongan. Bagaimana pula dengan sesetengah manusia yang tidak percaya akan azab sesudah mati kerana menganggap tidak ada azab lagi di akhirat kelak? Apa nasihat atau teguran kepada mereka yang beranggapan sedemikian? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Muhammad Izzuddin dan tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian. Ustaz suka fokuskan kepada orang tak percaya bahawa akan ada azab di akhirat kelak. Kalau dia orang Islam tak percaya, maka iman dia sangat-sangat bermasalah lah. Kalau mati begini, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Sebab Allah tekankan 17 kali secara wajib baca Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Yang memiliki hari pembalasan itu Allah yang kata, dan suruh kita beriman 17 kali sehari, wajib baca. Kalau tak baca, maknanya tak semayang. Maknanya tak semayang. Tak semayang sebab Fatihah kan, Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan, secara logik akal pun boleh terima adanya hari akhirat. Maksudnya ada pembalasan. Apa maksudnya? Atas muka dunia ni sangat-sangat biasa orang yang baik dipandang jahat, ada kan? Oh, ada juga. Kalau kita tak sebut siapa-siapa, tapi nak beritahunya yang baik dipandang jahat. Betul. Yang jahat dipandang baik. Banyak kan? Banyak Ustaz. Banyak juga. Baik, kita tahu dia jahat ni, tapi dipandang baik. Jadi gitulah seterusnya. Jadi tuan-tuan, contoh mudah, orang yang ragut orang, ramai tak mati kan? Kerana yang mangsa ragut tu mati. Mati ada Ustaz? Ramai. Ada yang mati. Baik, yang meragut tu dapat tangkap ke? Kadang-kadang ada yang terlepas juga. Oh, ramai betul lepas. Dia dapat lari dia tak. Jadi yang mangsa mati, dia selambur dapat beg orang, apa dapat duit. Baik tuan-tuan. Kalau begitu, dunia ini sentiasa tidak adil. Sentiasa tidak adil. Soalan Ustaz, bila nak berlaku keadilan ini? Kalau sentiasa tidak adil, orang jahat yang menang, baik kita jadi jahat selalu. Baik jadi jahat tu Masya. Okey. Sebabnya akhirat tak ada. Pembalasan tak ada. Jadi kalau mati kosong gitu kan. Selesai, masuk dalam tanah, habis. Baik tak payah, baik jadi jahat selalu lah. Jadi huru-hara negara. Buat apa nak jadi baik? Jadi baik itu sebab keyakinan kita ada pembalasan di akhirat. Hatta orang bukan Islam, Ustaz sebut ni, hatta orang bukan Islam sekalipun mesti berkeyakinan bahawa akan ada hari pembalasan. Kenapa? Kerana kalau tidak, yang jahat akan sentiasa menang, yang baik sentiasa kalah. Jadi kehidupan akhirat mesti ada untuk membalas, memberi balasan setimpal kepada setiap orang. Yang baik dapat baik, yang jahat dapat jahat. Dah mesti habis Ustaz, terbalik bumi ni Ustaz ya. Baik, tadi kita dah ceritakan panjang lebar lah tentang bagaimana adanya Rasul pada setiap kaum, bagaimana pembalasan di hari akhirat, dan bagaimana kesombongan manusia. Mungkin Ustaz boleh rumuskan apa yang kita pelajari pada semalam dan juga hari ini. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih Man. Tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, kita belajar tafsir Al-Quran, membincang ayat-ayat Al-Quran ini. Poinnya satu saja yang paling besar, iaitu kita nak berkeyakinan, meyakini bahawa ini adalah tulisan-tulisan ataupun ayat-ayat daripada Allah, kalamullah. Kemudian daripada sini kita nak meyakini bahawa selepas daripada ini kita ada satu kehidupan lain, namanya kehidupan akhirat. Hidup kita 60 tahun, kalau panjang umur 60-70 tahun, berhenti situ, kemudian kita akan pindah ke alam akhirat. Situlah kehidupan yang selama-lamanya. Satu hari di akhirat selama 1000 tahun dunia. Tak ada siapa umur 1000 tahun atas muka dunia ini. Kalau 1000 tahun pun baru satu hari. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanah. Jadi maknanya 60-70 tahun, tuan-tuan kira sendiri, hanya sekitar 1 jam 30 minit akhirat sahaja. Baik Ustaz, mungkin ada satu amalan lah yang boleh Ustaz tinggalkan kepada para penonton supaya tak nak dah nak sebab sombong ni Ustaz ada pada semua orang, betul Ustaz? Ada amalan ke yang boleh kita lakukan supaya kita tak lagi sombong dan kita boleh taat akan perintah Allah? Silakan Ustaz. Tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, nasihat ini kepada diri Ustaz mula-mula, dan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
dapat memberi kebaikan kepada kita bersama. Pertama, banyakkan doa lah. Banyakkan doa. Rasulullah manusia yang paling baik, tetapi dialah orang yang paling rendah diri, paling mentaati pada perintah Allah dan Rasul. Yang itu orang yang confirm masuk syurga. Begitu keadaannya, maka kita pun menggambarkan keadaan yang samalah. Kita pun sama, insya-Allah sama-sama kita taat kepada perintah Allah dan Rasul. Okey, baik Ustaz. Maknanya kita memperbanyakkan amalan kebaikan kita di atas muka bumi ini agar kita terhindar daripada kehinaan azab di atas muka bumi ini. Baik Ustaz, mungkin di akhir siaran kita ni kita nak minta Ustaz lah untuk mengimamkan doa kita sebagai doa penutup pada hari ini. Persilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan ayat-ayat suci Quran kita pada hari ini. Dan para penonton, esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya Dai Luqman dan panel Ustaz Muhammad Ervino Johari dalam topik akidah sifat mustahil Rasul, iaitu kitman dan baladah. Baik para penonton, terima kasih atas perhatian anda semua. Saya Dai Aiman mengundurkan diri. Mohon maaf di atas lanjut kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah.